Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dah masuk fasa kedua, hari yang kedua, dan hari ini 8 Syaban 1441 Hijriah bersamaan dengan 2 April 2020. InsyaAllah perkongsian pagi ini, bagaimana kita mengatasi untuk sama-sama kita berusaha supaya kita orientir di rumah. Banyak kita nak boleh buat. Jadi kita kongsikan hari ini kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini dia orang biasa sahaja, tapi taat dengan tanggungjawabnya yang kuat, iaitu sahabat ini yang bernama Waqqas. Ceritakan Waqqas ini, Rasulullah bagi tugasan dia sebagai noja. Kalau sekarang orang panggil noja lah ya. Kalau dulu di kampung orang panggil tok siak, penjaga masjid. Penjaga masjid ni membersihkan masjid. Kalau di kampung saya, dia jaga masjid, jaga tanah wakaf perkuburan. Itu kerja dia. Lepas keliling masjid, ya. Tapi kesungguhan ini yang penting, kerana sifat ikhlas dia. Waqqas ini tugasnya hari-hari membuka pintu Masjidil Haram. Sebelum baginda Rasulullah SAW datang ke Masjidil Haram, Waqqas lah orang yang pertama masuk dalam masjid, membuka segala pintu, tingkap-tingkap masjid, membersihkan di mana tempat sahabat untuk berjamaah. Ini Waqqas. Setiap hari, setiap waktu, ini tugasan Waqqas. Kemudian ada satu ketika Waqqas ini bila Rasulullah SAW telah balik, waktunya biasa Rasulullah habis selesai melaksanakan solat Isra'. Selesai saja melaksanakan solat Isra', maka barulah Rasulullah keluar daripada Masjidil Haram, dan Waqqas tutup masjid. Dia keluar. Dalam perjalanan Waqqas tu, lalu terjumpalah Umar Ibn Khattab dengan menghunuskan pedangnya. Umar tu marah sangat. Yalah, orang tak dapat hidayah lagi. Kemudian Umar Ibn Khattab ketika itu tak masuk Islam lagi. Dia naik kuda menghunuskan pedang, marah-marah. Apa kata Umar? Wahai orang semua, kamu tahu tak di mana tempat duduk Muhammad? Dia kerana membawa agama lain daripada agama nenek moyangku, maka aku akan jumpa dengan dia dan akan aku penggal kepalanya. Kata Umar Ibn Khattab. Umar ini terkenal bunyi garangnya, ya, terkenal dengan bangisnya, terkenal dengan apanya, istilahnya samsingnya. Sekarang orang panggil samsing lah, ya tak? Jadi dia naik kuda tu. Kebetulan semua para orang-orang lain, orang Arab apa ya, semua takutlah dengan Umar ni. Berangnya, ya tak? Kemudian ketika itu Waqqas jalan kaki lah nak balik rumah daripada Masjidil Haram. Waqqas tanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang kamu marah-marah ni? Yang sampai kau menghunuskan pedang kamu? Ini keberanian sifat Waqqas. Aku nak tanya kepada kamu, kamu tahu di mana Muhammad?
Dia dah berani bawa agama, ajaran yang lain daripada nenek moyangku. Aku tak suka. Aku nak pegal kepala dia. Umar, engkau tahu tak, kata Waqqas, yang tanpa pengetahuan kamu, adik kamu, ipar kamu sendiri dah menganut agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Iya ke? Kata Umar Ibn Khattab. Lalu, kau tak percaya, kau pergilah ke rumah dia. Kata Waqqas. Beraninya Waqqas memberitahu. Okey, aku pergi sana. Kalau sekiranya ia tidak, aku akan pegal kepala kamu, wahai Waqqas. Pergilah. Dalam berkuda, Umar Ibn Khattab itu kemudian sampailah ke rumah adiknya dan iparnya. Ketika itu dia membaca surah Toha. Toha sampailah ayat 5. Terdengar oleh Umar Ibn Khattab, adik dengan ipar itu membaca surah Toha. Baca bersama-sama. Itu istilah baca berjemaah. Tasmi'. Sekarang panggil tasmi'. Cara merotal. Datang Umar dengan bengis dan garang. Samsing dia. Adiknya apa lagi terkedu lah. Geletar berpeluh-peluh. Ipar je begitu juga. Kau baca lagi. Apa yang kau baca tadi? Aku nak dengar. Kata Umar bin Khattab. Okey. Kalau tidak aku pegal kepala kamu. Apa yang kau baca? Apabila dibaca balik dengan begitu geletar, takut, kemudian baca dengan perlahan ayat itu tadi, surah Toha hingga ayat yang kelima. Sudah, kata Umar Ibn Khattab. Terduduk Umar Ibn Khattab, tanda jatuh pedangnya dan menitiskan air mata. Apa kata Umar? Wahai adikku, kau bawalah aku berjumpa Muhammad. Maka adik ia dalam takut pun, segeralah kau bawa aku jumpa Muhammad. Apabila dibawakan oleh adiknya Umar bin Khattab ini bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka terus dia ingin minta diajarkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah doa Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan munajat, supaya Allah mengizinkan supaya antara dua Umar ketika itu, iaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Al-As. Rupanya Umar bin Khattab terbuka hatinya. Allah berikan hidayah kepadanya, lalu ia memeluk agama Islam. Apabila Umar bin Khattab telah memeluk agama Islam, itu diketahui oleh orang-orang Arab. Semua takut, gemetar. Lalu ramailah pula berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW untuk diislamkan. Inilah, ya. Jadi Waqqas ini walaupun dia seorang sahabat yang taat, sahabat yang tugasnya sebagai membuka pintu Masjidil Haram, tetapi Waqqas ini adalah orang yang berani, satu. Kedua, dia mendidik anak-anaknya yang berjiwa suci dan berani seperti sifat. Siapa dia anaknya? Salah seorang, iaitu yang diketahui, iaitu Abdullah bin Waqqas. Ingat tak Abdullah bin Waqqas ini? Satu ketika dia marah orang, meleceh lah maknanya, menghina Rasulullah SAW, iaitu orang bangsa Yahudi. Lalu ditampar oleh Abdullah bin Waqqas, pengsan. Jadi orang-orang Yahudi marah, lalu dipukulnya Abdullah bin Waqqas ini dan jatuh sampai pengsan. Sahabat nampak, lalu diambil oleh para sahabat itu, diangkat, dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bila sedar, Abdullah bin Waqqas ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau buat, wahai Abdullah bin Waqqas? Ya Rasulullah, aku rela mati.
daripada namamu ya Rasulullah yang kusayangi, Habibullah, dihina oleh orang-orang lain. Aku rela mati kerana-Mu, kerana Allah. Inilah jiwa Islam, hatinya telas, ikhlas, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak Ibn Waqqas yang bernamanya Asad Ibn Waqqas. Satu ketika Asad Ibn Waqqas ini bersama rombongan daripada negara Yaman. Daripada Yaman, dia pergi Masjid Nabawi. Ini kisah anak Ibn Waqqas. Lainnya ada lagi lah. Ini ambil contoh 2 orang. Betapa kuat imannya. Asad Ibn Waqqas ini, apabila perjalanan jauh dalam masa seminggu lah perjalanan daripada Yaman lah. Pada lewatnya macam itulah. Yalah, naik unta, mana laju kalau dulu. Kalau sekarang jangan. Sehari boleh sampai. Ya. Pakai sekurang-kurangnya, ya, pakai kereta. Paling ringan pun iaitu kancil lah. Laju juga kancil tu. Jadi apabila sampai ke Masjid Nabawi, sahabat-sahabat terus masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah sedang memberi kuliah. Ya. Jadi sahabat-sahabat memberi salam kepada Rasulullah sedang berkuliah, dia duduk mendengar Rasulullah berkuliah. Yang Asad bin Waqqas ini adalah seorang anak yang mulia yang telah dididik oleh Waqqas. Mesti menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia orang yang paling mulia. Laqad ja'akum bi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad itu sebagai Rasul dan ikutan yang terbaik. Jadi Asad bin Waqqas ini sebagai contoh, dia berhenti rehat. Kemudian dia duduk rehat dulu. Kemudian dia tukar pakaian, dia mandi-manda. Kemudian dah bila siap semua dengan pakaian yang wangi. Ya, pakai baju lain, bukan baju tu pakai lagi. Kemudian baru dia masuk ke dalam masjid. Rupanya Jibril telah menghabarkan kepada baginda Rasulullah SAW akan datang kepadamu wahai Muhammad, iaitu namanya Asad bin Waqqas, yang datangnya daripada Yaman nak menemuimu ya Rasulullah. Maka apabila Asad bin Waqqas masuk ke dalam masjid, Rasulullah menyuruh memberi penghormatan. Bangun semua, kita bagi penghormatan, ahli syurga masuk ke dalam masjid. Tercengang-benganglah orang yang sama dengan Asad bin Waqqas yang daripada Yaman tadi. Kenapa pula dia dari ahli syurga sedangkan kami ni sama-sama berjalan daripada Yaman. Kenapa kami ni tak dinyatakan begitu? Apabila keluar, selesai, Asad bin Waqqas itu pun ditanya oleh sahabat. Ya Asad bin Waqqas, apa yang kau buat tadi? Kamu lambat masuk dalam masjid, sedangkan Rasulullah beri kuliah. Apa jawab Asad bin Waqqas? Dengan tenang dijawab, sebenarnya begini, kita ni kan jalan jauh, pakaian kita dah terdedah dengan angin, dengan abu, ya, badan kita pun dah letih, ya, comot masai lah, letih, jadi tak ceria. Bila kita nak jumpa dengan seorang yang digelar Habibullah, orang yang sangat mulia, takkanlah kita nak bergaya macam itu. Ya, jadi kita kena jumpa dengan dia. Kita niatkan adalah dia orang yang paling kita hormati. Kita kena jumpa dengan dia dalam keadaan kita selesa. Dia pun dengan kita selesa. Dengan pakaian kita berbau wangi, ya, harum. Jadi Rasulullah ni sentiasa orang memang sentiasa harum. Jadi kita kenalah mandi dulu, rehat dulu, barulah kita ceria berjumpa dengan orang yang kita jumpai itu. Kata Asad bin Waqqas. Sahabat baru berfikir,
betul apa yang kau lakukan wahai Asad bin Waqqas. Memang layaklah kamu ini, ya, jadi seorang yang betul-betul, ya, beri satu pengertian, intipati pengajaran. Inilah kita apabila kita ni, kesimpulan yang kita dapat daripada kisah Waqqas ini. Waqqas ini adalah seorang yang berani, seorang yang tekun, seorang yang rajin, seorang yang amanah. Dan Waqqas ini telah mendidik anak-anaknya menjadi orang yang bertanggungjawab, jadi orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik anaknya menjadi pejuang. Inilah. Sebab itulah Abdullah bin Waqqas ini yang telah dilantik oleh Rasulullah sebagai jurulatih memanah. Itu bila kita tengok kita ada panah memanah, kita ingatlah Abdullah bin Waqqas. Dia cara tepatnya dia memanah. Inilah banyak yang telah menjadi satu sirah pengajaran untuk kita tentang, iaitu Asad, iaitu namanya siapa? Waqqas. Jadi itulah perkongsian kita, mudah-mudahan ya kita ambil manfaat pada hari ini, yang kita boleh, kita nak jumpa orang, kita berjalan jauh ke Johor ke Kelantan ke Terengganu ke, jalan jauh naik kereta, ya Allah, letih. Jadi sebelum kita jumpa ahli keluarga kita, sampai-sampai kita rehat dulu. Jangan kita terjumpa. Kalau kita pergi walimatul urus ke, kita rehat dulu, cari masjid, lokasi yang baik, kita tukar pakaian, barulah kita jumpa, barulah kita ceria. Inilah manfaatnya. Sebab itu kalau perjalanan dekat lain lah ceritanya, ini jauh. Jadi gitulah, supaya kita menjadi satu kesimpulan daripada apa yang telah dilakukan oleh Asad bin Waqqas, anak kepada Waqqas. Jadilah perkongsian kita mudah-mudahan menjadi manfaat kita untuk kita bersama. Yang baik daripada Allah, mana kekurangan saya memohon maghfirah daripada Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.